9 lagi kes positif COVID-19 yang dikesan di Parlimen. Mayat lelaki reput dan berulat ditemui di Kampung Air Asahan, Tanah Merah, Kelantan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 9 lagi kes positif COVID-19 dikesan di Parlimen menjadikan jumlah keseluruhan 11 kes. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 9 kes berkenaan dikesan melalui kit ujian kendiri RK Antigen air liur petang semalam. Katanya, ujian kendiri itu dilakukan selepas 2 kes positif dikesan dalam bangunan Parlimen jam 12.30 tengah hari semalam. Kes pertama membabitkan seorang petugas yang hadir ke Parlimen pada Isnin hingga Rabu lalu dan dilapor positif selepas menjalani ujian RT-PCR kerana mengalami gejala batuk dan selesema. Bagi kes kedua pula, ia dikesan ketika ujian saringan di Parlimen semalam menggunakan ujian kendiri RT Antigen air liur dan individu berkenaan mengalami gejala batuk. Sehubungan itu, KKM menasihati semua yang hadir dan berada di Parlimen bermula 26 Julai lalu untuk menjalani ujian saringan menggunakan ujian kendiri RTK Antigen air liur. Sehingga jam 8 malam semalam, 1,183 individu sudah menjalani ujian saringan terbabit. Satu mayat ditemui di dalam parit di Kampung Air Asahan, Tanah Merah, Kelantan dalam keadaan reput dan berulat. Mayat lelaki itu ditemui oleh orang awam jam 11.45 pagi tadi sebelum melaporkannya kepada pihak polis. Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Deputi Superintendent Zainuddin Muhammad Yusof memaklumkan bagaimanapun identiti mayat belum dapat disahkan. Mayat ditemui dengan hanya berseluar pendek tanpa baju dibawa ke Hospital Tanah Merah untuk berdasiasat. Siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengetahui punca kejadian dan maklumat mangsa. Sementara itu, penduduk kampung Muhammad Fadil Ibrahim berkata, penduduk digemparkan dengan penemuan mayat itu selepas terhidu bau busuk vampiran parit berkenaan. Lepas tu saya cari-cari dalam pukul 10 lebih tu, ada jumpa ni dalam sungai. Pagi, 10 lebih pagi. Okay. Tak ada, lepas tu, report polis apa, mari, tak ada. Jumpa mana? Jumpa dalam pagi ni, dekat. Dalam pagi. Mahkamah Magistrate Marang melanjutkan tempoh reman 5 hari lagi sehingga 4 Ogos depan terhadap seorang anggota rela berhubung kematian bekas Ketua Bahagian MCA Marang. Perintah itu dikeluarkan Magistrate Engku Nurul Ain Engku Muda. Suspek tiba di perkarangan mahkamah jam 10.30 pagi tadi. Sebelum ini, suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan. Dalam kejadian 23 Julai lalu, mangsa Fong Sui Fuan, 65 tahun yang juga timbalan pengerusi kawasan rukun tetangga KRT maut di tempat kejadian akibat terkena tembakan. Manakala anak saudaranya Teo Hock Beng, 45 tahun, cedera parah di bahagian dada. Kes disiasat untuk Seksyen 302 Kanun Kesaan kerana membunuh. Seorang pemandu bas sekolah dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan melakukan amang seksual ke atas seorang murid perempuan berusia 10 tahun 2 tahun lalu. Tertuduh K. Ravichandran, 53 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim N. Priscilla Hema Malini. Perbuatan itu didakwa dilakukan di atas motosikalnya yang dinaiki kanak-kanak perempuan berkenaan ketika dalam perjalanan dari sekolah ke rumah mangsa di Ipoh antara jam 1 hingga 1.25 tengah hari 6 Ogos 2019. Sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan sebat serta hendaklah diletakkan di bawah pengawasan polis bagi tempoh maksimum 3 tahun. Tertuduh diwakili Peguam Syamini Karunanandan dibenar ikat jamin RM4,000. Mahkamah menetapkan 24 September ini sebutan semula kes. Dua pegawai kesihatan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Air Keroh Melaka atas 6 tuduhan menipu dan bersubahat terhadap pembayaran tidak wujud bernilai hampir RM10,000 3 tahun lalu. Pengakuan tertuduh Muhammad Nur Hafizi Samad, 33 tahun dan Muhammad Zamri Yazid, 45 tahun itu direkodkan di hadapan Hakim Elizabeth Payawan.
Mengikut pertuduhan, kedua-dua didakwa bersubahat untuk menipu dua kaki tangan Pejabat Kesihatan Daerah Jasin membabitkan pembayaran bekalan peralatan bagi unit kawalan mutu air berjumlah RM9,536. Pembayaran dibuat kepada sebuah syarikat perniagaan pada 5 dan 9 November 2018. Bagaimanapun, peralatan itu didapati tidak pernah dibekalkan ke Pejabat Kesihatan Daerah berkenaan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Penjerawasaan Malaysia SPRM Irwan Shah Abdul Samad. Tertuduh yang diwakili peguam masing-masing dibenar ikat jamin RM4,000 setiap seorang. 7 September tarikh sebutan semula kes. Seorang penjual daging terlepas hukuman gantung selepas Mahkamah Tinggi Pulau Pinang melepas dan membebaskan tertuduh daripada dakwaan mengedar dadah 3 tahun lalu. Keputusan itu dibuat selepas Hakim Muhammad Razi Abdul Hamid mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan Sahul Hamid Muhammad 44 tahun terbabit dalam pengedaran dan pemilikan dadah berkenaan. Pihak pendakwaan juga gagal mengemukakan saksi penting atau rakaman kamera litar tertutup CCTV di lokasi kejadian bagi membuktikan tertuduh memandu dan membawa dadah terbabit. Tertuduh sebelum ini dihadapkan ke mahkamah atas dakwaan mengedar dadah jenis kannabis seberat 59.7 kg di sebuah pasaraya di Seberang Jaya jam 3.15 petang pada 8 Januari 2018. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan sebatan. Bertemu kembali. Setelah lama menunggu, 1,270 penduduk dan pemain industri pelancongan di Pulau Redang, Kuala Nerus, Terengganu akan menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 bermula hari ini. Penduduk menzahirkan rasa syukur dan berharap pulau peranginan itu kembali dibuka kepada pelancong selepas ramai yang hilang punca pendapatan sejak 2 tahun lalu. Sejak jam 7 pagi lagi, penduduk kampung di pulau ini mula keluar ke Pusat Pemberian Vaksin PPV di Sekolah Kebangsaan Pulau Redang. Program outreach vaksinasi sektor pelancongan ini mendapat kerjasama dari Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, Jabatan Pelancongan Negeri, Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan agensi lain akan berlangsung selama 2 hari. Sejak pandemik COVID-19 melanda negara, tiada kes jangkitan dilaporkan berlaku di pulau itu. Di Pulau Redang ini tidak ada kes positif sebenarnya. Alhamdulillah tidak ada kes positif. Walau bagaimanapun, inisiatif yang diambil oleh pejabat daerah untuk memastikan kerana Pulau Redang ini pulau pelancongan dan kita berharap selepas vaksinasi ini sektor pelancongan ini dibuka kerana sebahagian besar penduduk Pulau Redang memang bekerja dengan sektor pelancongan. Kalau bolehlah lepas pada ni, kita minta macam pelancongan apa beroperasi kembalilah. Sebab kita penduduk pulau ni sekarang ni semakin tenang. Kalau tak ada macam pelancongan tidak buka, masalah kewanganlah kepada pemuda-pemuda dekat Pulau Redang ni. Hari ini suntikan diberikan kepada 753 penduduk dan esok pula membabitkan 517 pemain industri pelancongan. Selepas kejayaan mencapai imuniti kelompok bagi membendung COVID-19, wilayah Persekutuan Labuan bersedia melancarkan pemberian vaksin kepada golongan berumur antara 12 hingga 17 tahun. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Ismuni Buhari berkata, rancangan pelaksanaan vaksinasi yang komprehensif sudah disusun untuk mencapai hampir 100% imuniti bagi kira-kira 103,000 penduduk di Pulau Bebas Cukai itu. Ujarnya, bagi vaksinasi kanak-kanak dan remaja hanya menunggu kebenaran dari Kerajaan Persekutuan. Pada 27 Julai lalu, Labuan lengkap memberi vaksin kepada 80% penduduk dewasanya sekaligus menjadi wilayah dan negeri pertama mencapai imuniti kelompok bagi memerangi COVID-19. Jumlah itu kini meningkat kepada 82.44% dan sehingga semalam sekurang-kurangnya 97.08% atau 66,500 orang dewasa menerima vaksin dos pertama.
Jabatan Kesihatan Negeri akan mempergiat sesi penerangan kepada penduduk yang masih ragu-ragu mengenai vaksinasi. Bahkan kerjasama akan dijalin dengan pemain industri dan pemilik premis perniagaan mengenai vaksinasi untuk pekerja mereka termasuk warga asing. Kerajaan Negeri Selangor menyerahkan 7,000 kit home assessment toolhead atau kit penilaian di rumah kepada Jabatan Kesihatan Selangor. Penyerahan dilakukan Exco Kesihatan Awam, Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga Selangor, Dr. Siti Maria Mahmud kepada Pengarah JKNS Datuk Dr. Syahringa Diman. Kit itu yang mengandungi pelitup muka KN95 dan pulse oximeter akan diberikan kepada pesakit COVID-19 yang perlu menjalani kuarantin di rumah. Pesakit akan memasukkan keputusan yang diperoleh daripada pulse oximeter berserta simptom yang dialami ke dalam aplikasi Selangkah supaya pemantauan harian oleh petugas kesihatan dapat dilakukan. Pulse oximeter ialah alat yang digunakan untuk memantau kadar denyutan jantung dan paras oksimeter. Kita ke laporan antarabangsa. Sekurang-kurangnya 4 maut dan lebih 180 cedera akibat kebakaran hutan yang kini merebak merentasi wilayah Antalya di selatan Turki. Ribuan anggota bomba dikerahkan memadam kebakaran selain pihak berkuasa giat melakukan siasatan mencari punca kebakaran selepas disyaki berlaku akibat perbuatan khianat. Pasukan Kecemasan dan Bencana Turki memaklumkan 4 mangsa yang maut termasuk seorang warga emas. Kebakaran awal dilaporkan bermula di sebuah resort percutian terkenal yang terletak 75 km ke timur Antalya. Api terus marak sehingga merebak ke kawasan dipenuhi hotel dan resort serta kediaman penduduk di Adana dan Mersin. Setakat ini, penduduk di 18 kawasan telah dipindahkan. Pulau Peranginan terkenal Phuket, Thailand ditutup semula dari kunjungan pelancong dari wilayah lain bermula 3 Ogos ini bagi mengekang penularan dan peningkatan kes COVID-19. Bagaimanapun setakat ini untuk pelancong yang menggunakan pakej inisiatif Phuket Sandbox belum ada perkembangan baru ditentukan. Menurut arahan yang dikeluarkan oleh Gubernur Narong Wunchiu, hanya perjalanan dan kemasukan individu tertentu sahaja dibenarkan. Antaranya mereka yang membawa barang keperluan, pelajar dan perkhidmatan perubatan kecemasan. Syarat ketat juga dikenakan kepada individu berkenaan iaitu mestilah lengkap dos vaksinasi. Phuket baru saja mula beroperasi awal bulan ini bagi menghidupkan kembali sektor pelancongannya yang ditutup sejak tahun lalu. Sejak pakej pelancongan mula dibuka kepada pelancong, sebanyak 278,623 bilik penginapan ditempah sehingga September. Sekurang-kurangnya 20 terbunuh dalam kejadian banjir dan tanah runtuh yang melanda tenggara Bangladesh. Keadaan turut menyebabkan lebih 300,000 penduduk terputus hubungan. Kawasan sempadan Bangladesh, Myanmar yang turut menjadi lokasi penempatan hampir 1 juta pelarian Rohingya teruk dilanda hujan lebat sejak Isnin lalu. 70 perkampungan dinaki air dengan kira-kira 2,500 tempat perlindungan musnah. Setakat ini, 36,000 orang telah dipindahkan ke pusat perlindungan sementara. Arab Saudi hari ini mengumumkan akan membuka semula sempadan kepada pelancong asing dan menarik balik penggantungan kemasukan pemegang visa pelancong bermula 1 Ogos. Media Saudi Press yang memetik kenyataan Kementerian Pelancongan melaporkan individu yang sudah menerima imunisasi lengkap dengan suntikan vaksin diluluskan Arab Saudi akan dibenarkan untuk memasuki negara itu tanpa perlu menjalani kuarantin di institusi kuarantin. Namun keputusan ujian saringan PCR yang diambil perlu negatif dalam tempoh 72 jam selain perlu mendaftarkan butiran diri dengan pihak berkuasa kesihatan.
Sementara itu, hasrat Lee Hap Wei untuk muncul selaku atlet olahraga pertama negara layak ke pentas final Sukan Olimpik tidak kesampaian apabila tersingkir seawal pusingan kelayakan. Jago lompat tinggi negara itu gagal melepasi ketinggian 2.17 meter dalam ketiga-tiga percubaannya, sekaligus tidak dapat meneruskan cabaran ke peringkat seterusnya. Untuk rekod, ini penampilan ketiga Hap Wei di pentas Olimpik selepas edisi 2008 di Beijing dan 2012 di London. Terus patuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa selain sentiasa berwaspada ketika berada di tempat awam. Lebih elok jika anda terus duduk di rumah jika tiada sebarang urusan penting. Baiklah, mengakhiri berita malam ini, saksikan visual lukisan antik tinggalan jutawan Korea Selatan, pengerusi Samsung Electronics, mendiang Lee Kun Hee yang dianggarkan bernilai lebih 80 juta ringgit. Saya Hajin Hussein, Assalamualaikum dan selamat malam.